insyaallah. Kita mulakan dengan kita sama-sama membaca Al-Quran. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul jahilin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya kata olehmu ya Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Hanya saja orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang-orang yang diberikan akal yang sempurna oleh Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wa sallam, salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayakuna Allah rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyukra an ya'uda fi kufri kama yukra ayuzahu ilan nar. Maksudnya, tiga perkara barang siapa yang terdapat dalam dirinya tiga perkara, maka dia mendapat kemanisan iman. Yang pertama, bahawa adalah Allah Ta'ala dan Rasul itu lebih dia kasihi, lebih kasihnya akan selain daripada keduanya. Yang kedua, tiadalah dia mengasihi seseorang itu melainkan kasih dan cintanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bahawa dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana benci dia dimasuk dalam api neraka. Yang hormati semulakan Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi surau Jatan Kuasa Surau, sidang jemaah muslimin muslimat. Muslimat ada muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita banyakkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah terdapat bersama pada malam ini. Sekali lagi kita lihat kepada, masih lagi dalam perbincangan bab hadanah mana menjaga anak, bab penjagaan anak. Kita lihat di muka surat 406, hikmah kanak-kanak mumayyiz diberi pilihan memilih ibu atau bapa. Tajuknya hikmatun taghayyaru tiflu baina abawaihi inda bulughi at-tamyiz. Hikmah kanak-kanak mumayyiz diberi pilihan memilih ibu atau bapanya. Dalam perbincangan terdahulu, kata musannaf telah dinyatakan sebab utamakan hak ibu daripada bapa dalam penjagaan kanak-kanak. Betul tak? Didahulukanlah. Sebab ibu ni antaranya sifat kasih sayang, ada sifat keibuan lah.
Kalau bapa tak adalah sifat kebapaan, keibuan, tapi dia ada kebapaan. Bapa ni lebih sebenarnya tugasnya mencari rezeki. Dan tugas untuk menjaga anak-anak biasanya adalah serahkan kepada golongan ibu ataupun perempuanan. Baik. Jadi perbincangan yang terdahulu dia kata dah nyatakan sebab diutamakan hak ibu daripada bapa dalam penjagaan kanak-kanak. Begitu juga sebab berakhir tempoh penjagaan setelah dia memayis, kerana sebelum tempoh tersebut kanak-kanak amat memerlukan penjagaan ibu, sedangkan bapa atau lelaki lain tidak mampu memenuhi keperluan tersebut. Jadi anak-anak ni dia akan dijaga sampailah umur memayis. Apa maksud memayis hari tu? Memayis maksudnya dia dah boleh mampu menguruskan diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Kan hari tu kan. Maksud memayis, kanak-kanak tersebut mampu menguruskan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Maksudnya benda-benda basic lah. Benda-benda basic dia boleh urus lah. Tapi kalau benda yang besar-besar memanglah dia tak boleh nak urus. Kan? Dalam bab bayar yuran kat sekolah, tentu dia tak boleh uruskan bayar yuran. Bab beli baju, tentu dia tak boleh nak uruskan beli baju. Mak ayah yang kena uruskan beli baju. Tahu tak? Bab mencari nafkah, cari duit, tentu dia tak mampu. Maksud dia boleh mengurus ni benda-benda asas lah kepada dia lah. Dia boleh tukar baju, dia boleh pergi cebok sendiri kalau buang air. Kan? Kalau baju dia kotor, dia tahu dia boleh tukar baju dia. Mana-mana kadang-kadang budak-budak sekarang ni pun kadang dia cerdik tuan-tuan. Dia cerdik pada kita lagi. Dia boleh kalau mesin basuh tu dia tahulah mana benda, mana yang perlu ditekan dia tahu. Mana yang spin pun dia tahu kan. Maksudnya okey lah tu. Cerdik lah tu. Jadi maksud menguruskan diri, mampu menguruskan diri ialah seperti berkeupayaan mengambil makanan dan minuman. Berupayaan mengambil makanan dan minuman. Tak perlu lagi nak mak ayah nak kena ambilkan. Dia kena dah tahu dah ambil sendiri. Kalau dekat kantin sekolah dia dah tahu dah beli sendiri kan. Tunjuk duit aja kat kantin. Kat penjaga kantin dia dah tahu. Baik. Kemudian membuang air kecil dan besar pun dah tahu. Membersihkan diri pada kotoran pun dah tahu. Betul tak? Kalau sana cikgu dia suruh baca basuh tangan, okey, dia tahu basuh tangan. Tapi ada juga kadang-kadang kanak-kanak ni pun ada juga kadang lembab sikit lah, pembesarannya tu lambat, jadi pemahaman dia kurang lah, terpaksa buat arahan 2-3 kali baru faham. Ada kanak-kanak tak perlu buat arahan pun, arahan sikit pun dia tahu dah. Basuh tangan dia tahu, sanitize tangan pun dia tahu dah kan. Macam itulah. Kemudian orang kata tukar baju, tukar seluar, cebok, kan? Basuh pinggan, dia boleh basuh pinggan, tak ada masalah. Kita tunjuk sekali dia dah tahu dah. Buat macam ni, buat macam ni. Jadi kanak-kanak memayis tadi maksudnya dia dah boleh berkeupayaan mengambil makanan dan minuman, kemudian membuat kecil dan air besar, membersihkan diri pada kotoran, boleh bersuci seperti beruduk dan sebagainya. Kita sudah angkat uduk, dia boleh angkat uduk. Mana anggota yang pertama ni perlu dibasuh, dia tahu. Kita tunjuk ajarlah pada dia. Tak ajar pada dia, memang dia tak tahulah. Kan? Malah kanak-kanak pun kadang zaman ada kanak-kanak tu kalau ada pertandingan bola sepak ke, tak terikat kadang boleh pertandingan bola sepak, netball pun dia boleh main. Dia boleh mampu mengikut arahan daripada cikgu dia, tahulah. Mana benda-benda yang melibatkan permainan teknikal ni pun dia boleh buat. Nampak? Tapi dengan syarat ajarlah. Tak ajar memang dia tak reti lah gitu. Kalau masuk pertandingan pun dia tak boleh tahu nak buat apa. Duduk diam kat tiang gol je. Bola masuk pun dia tak tahu je. Kalau tak diajar lah, kalau cikgu dia tak ajar macam mana teknikal waktu permainan bola sepak, apa yang dia perlu buat, tangkap bola ke sepak bola ke dan sebagainya, kalau tak diajar
Memang duduk berdiri macam patung dia macam tu lah kat situ. Bola masuk tahu. Siap-siap mungkin dia akan berbaring kat situ. Bergolek-golek kat situ lah, tidur ke atas padang dan sebagainya. Sebab apa? Dia tak ada arahan. Apa yang perlu dibuat dia tak tahu. Tapi kalau ada arahan, kena kau jadi penyerang, kau ni jadi back, kau jadi orang kata forward, kan? Kau striker dan sebagainya, dia tahulah. Oh, tugas ni striker. Jadi kalau cikgu dia dah suruh kau jaga gol je, dia tak akan pergi ke mana. Sebab dia patuh cakap cikgu dia. Walaupun mak ayah dia terpokik luar padang pun dia tak tahu je. Sebab apa? Cikgu tak arahkan. Cikgu tak arahkan tak apa. Dia ikut arahan cikgu je. Tu budak-budak lah tuan, kanak-kanak kan itu. Kalau ada masalah hilang. Ya. Baik. Biasanya umur mayis ialah 7 tahun. Nampak? Biasanya umur mayis ni 7 tahun. Betul? Apabila cukup umur 7 tahun, tempoh hadanah pun berakhir. Dan pada ketika itu bermulalah satu peringkat penjagaan yang lain yang nama sebagai kafalah. Barulah kafalah lah. Jadi kafalah berbeza dengan hadanah. Kafalah merupakan pemeliharaan yang menyeluruh terhadap kanak-kanak tadi. Pemeliharaan menyeluruh terhadap kanak-kanak. Jaga betul lah dari segi kebajikan kanak-kanak tadi lah macam tu. Okey. Ibu atau bapa berkemampuan memelihara anak mereka disebabkan anak tersebut telah mampu menguruskan dirinya sendiri dalam banyak perkara dan boleh berfikir secara umum. Jadi kanak-kanak bila dah semakin meningkat kan, dah naik darjah 6, masuk tingkatan, jadi pemikiran dia pun dah lain kan, advance pemikiran dia. Dia lebih cekap pada kita lagi ya tuan-tuan, dia lebih cerdik daripada kita. Okey. Jadi sesuai dengan keadaan ini, anak diberi pilihan memilih seorang daripada ibu bapanya atau siapa juga yang mampu menggantikan mereka. Dia boleh memilih siapa yang dikesukainya lah. Dia boleh pilih lah kalau dia mampu berfikir, dia dah boleh menguruskan dirinya sendiri. Tak ada lagi mengharapkan pada mak ayahnya. Tapi kalau kanak-kanak dah besar remaja tu lagi pula, dia dah mampu dah urus sendiri. Tapi walaupun mampu urus sendiri, mana mesti ada pemantauan jugalah, pemantauan mak ayah kan. Sebab dia masih lagi menjadi tanggungjawab pada mak ayah dia. Walaupun dia dah boleh menguruskan. Ada yang kadang-kadang kan dah boleh bekerja pun. Terutama sekali kadang pelajar universiti kan. Pelajar universiti ni kadang-kadang waktu dia cuti SEM, kadang dia bekerja. Bekerja food panda, buat grab, cari duit. Dia dah pandai dah. Kan? Belajar tak habis lagi. Tapi daripada dia duduk termenung ya, cuti SEM tu, dia buatlah kerja, cari duit. Ramai tu pelajar universiti saya tengok macam tu kan. Jadi mereka tak ada lagi orang kata tidak lagi mengharapkan 100% kepada mak ayah. Kalau mungkin dalam sekolah rendah menengah tu mereka masih lagi mengharapkan 100% kepada mak ayah dia orang. Tu bagi duit. Bila anak dah masuk universiti kan, dia pun takkan lagi nak mengharap pada mak ayah dia besar. Walaupun belajar tak habis lagi macam tu. Tapi daripada duduk termenung universiti tu, baik kerja part time tu tak dapat juga duit untuk dia. Dapat juga ada cover dia punya yuran universiti dia sendiri. Boleh kan? InsyaAllah. Baik, seterusnya syarat hadanah. Untuk mendapatkan hak penjagaan hadanah, syarat-syarat berikut hendaklah dipenuhi. Iaitu yang pertama, berakal. Pertama mesti berakal. Kalau tak berakal macam mana? Mana boleh? Al-aqlu. Al-awal al-aqlu pala hadanah lil majnun wa au majnunah walau kana jununan muttaqatan lianna hadanah wilayah wa laysa majnun min ahli wilayah isla ya'ti minhu al-hafzu wa ra'iyah bal huwa nafsuhu muhtajan ila riayah wal hafzi. Maksudnya hadanah ini tidak diberikan pada orang gila, sama ada gila lelaki atau perempuan. Betul tak?
takkan kita nak bagi anak kita pada orang gila suruh jaga. Betul tak? Dia picitnya anak kita kan, dia cakiknya kata. Cekiknya lah, apalah, didera dan sebagainya. Sebab apa? Dia gila. Jadi hak penjagaan tidak boleh diberikan kepada orang gila. Sama ada gila tu lelaki ataupun perempuan. Majnun atau majnunah. Hal demikian kerana hadanah merupakan hak kekuasaan al-wilayah. Lianna hadana al-wilayah walaysa al-majnun min ahli wilayah. Kerana hadanah ni dia merupakan kekuasaan, hak kekuasaan penjagaan kan. Dan tiada orang gila itu dia termasuk daripada orang yang ahli wilayah, orang yang ada kekuasaan untuk menguruskan orang lain, sedangkan diri dia sendiri pun tak terurus. Contoh orang gila kan, mana terurus dengan diri dia, mandi pun tak ada, selamba je dia. Tapi masalahnya walaupun gila dia tak mandi, tapi dia tak kena penyakit. Betul tak? Orang gila kalau dia tak mandi pun dia tak kisah, dia tak ada penyakit apa-apa pun. Penyakit semua sakut lagi pada dia, cabut lagi tuan-tuan. Tapi tak selesa lah kalau kita duduk dengan sebelah orang gila. Betul tak? Dengan bau dia apa semua dan sebagainya. Cuma orang gila ni pun faham lah, dengan rambutnya yang berserebai dan sebagainya, dengan baju yang tak bertukar, silap-silap tuan-tuan kan, tompek tinggal tu, tompek dia duduk tu semua penuh dengan sampah, penuh dengan sampah. Kalau dia bawa gendong kelukili tuan-tuan, kalau dalam gendong tu pun sampah. Dalam gendong dia bawa kelukili tu pun kena sampah. Orang gila macam mana dia tak boleh urusan sendiri. Rambut pun berserebai kan, tak urus, bergulung-gulung rambut. Bergulung-gulung, bersimpul-simpul, berpintal-pintal rambut dia. Kalau di Indonesia tuan-tuan, mereka orang ada macam satu macam NGO lah kan, dia akan cari mana-mana orang gila tu kan, dia tangkap orang gila tu, lepas tu dia potong rambut dia, dia mandikan dia, dia sabunkan dia, basuh baju dia kan. Lah tengok lawa orang gila ni. Handsome tuan-tuan, lawak. Tapi disebabkan dia gila, kita nampak dia serebai, tak cantik, lawa, dengan misai tak turun, jangan janggut tak turun, rambut tak turun, semualah. Tapi bila diketam semua, dia urus, potong semua cantik-cantik, lawa, hui, handsome. Kalah tuan-tuan, kalah tuan-tuan daripada handsome dia tu. Tapi disebabkan gila tuan, masalah ni gila lah. Tak ada siapa nak buat menantu. Gila, siapa nak buat menantu? Tak. Baik. Jadi hal demikian kerana hadanah merupakan hak kekuasaan al-wilayah. Sedangkan orang gila bukan daripada golongan yang layak berkuasa, disebabkan tak mampu menjaga dan mengawal. Bahkan dirinya sendiri pun memerlukan penjagaan dan pengawasan orang lain. Cuma orang gila ni dia tak mengaku dia gila. Orang gila dia tak mengaku dia gila, tapi dia kata kita gila. Dia kata kita yang gila, sedangkan kita anggap dia gila, tapi dia tak mengaku dia gila. Tu orang gila kan. Lalah kita pun jadi gila balik. Gitu. Baik, jadi orang gila tidak boleh. Begitu je orang ada mengambil ubat rawatan kan dan sebagainya, itu memang tak sesuai lah untuk menjaga hak penjagaan hadanah ni. Takut nanti budak tu akan dipukul, didera, diganyang macam-macam, dipicit, mungkin silap pun mati, koreh budak tu kerja. Orang gila. Baik, kemudian yang kedua, Islam. Jika kanak-kanak sebut seorang Islam walaupun pada hukumnya sahaja, iaitu ibu atau bapanya seorang Islam, maka dia mestilah mengikut ibu atau bapanya yang beragama Islam. Tuan-tuan, jika kanak-kanak sebut seorang Islam walaupun pada hukumnya sahaja, iaitu ibu atau bapanya seorang Islam, maka dia mestilah mengikut ibu atau bapanya yang beragama Islam. Oleh itu orang kafir tidak berhak menjaga kanak-kanak Islam kerana hadanah merupakan hak kekuasaan wilayah.
Jadi di mana dia ikut ibu dia lah. Kalau ibu Islam dia terus ikut. Dia akan ikut ibu dia. Ataupun bapa dia. Dia tak kisahlah masa satu Islam, ibu ataupun bapa. Dia akan ikut ibu ataupun bapa lah Islam. Dan biasanya kalau seorang Islam, kalau ibu seorang Islam, mak dia kafir, sudah tentu akan berlaku farak pernikahan. Dia akan berpisah lah. Dia akan berpisah lah. Ya, seorang Islam, seorang kafir, seorang Islam mana boleh hidup bersama. Jadi kalau seandainya ada anak itu, maka anak itu dia akan ikut yang Islam itu. Sama ada ayah atau ibu ni Islam, dia akan ikut. Macam tu. Okey? Cuma kalau ibu bapanya dua-dua bukan Islam. Ibu bapa dua-dua bukan Islam. Anak ni nak masuk Islam. Anak nak masuk Islam. Sedangkan umurnya bawah 18 tahun kan? Umurnya bawah daripada 18 tahun. Kalau ikut undang-undang sivil, dia mesti mendapat kebenaran daripada dua ibu bapa dia. Mesti mendapat kebenaran dua ibu bapa. Kalau tidak nanti ibu bapanya boleh akan saman. Boleh saman tuan-tuan lah. Tuan-tuan pergi gaji syahadahkan dia, suruh dia mengucap kan, dia pun masuk Islam. Umur dia bawah daripada 18 tahun. Okey. Jadi sila-sila mak ayah dia datang saman tuan-tuan. Tidak pejabat agama pun boleh dia akan saman. Okey. Itu sebabnya kalau mana-mana remaja-remaja nak masuk Islam, kita tanya umur dia. Dah sampai 18 tahun ke belum? Dia kata belum. Kalau belum, tunggulah dulu sampai 18 tahun. Kalau seandainya belum 18 tahun, dia nak juga syahadah, kita boleh syahadahkan, tapi tak boleh daftarkan. Kita tak boleh daftarkan. Dan 18 tahun besok baru boleh didaftarkan. Okey? Tapi mana dari segi hukum syarak tu dia dah lepas lah kat situ. Tanggungjawab kita dah lepas lah. Sebab dia nak syahadah masuk Islam. Cuma untuk dari segi perundangan, mak ayah dia kalau tak setuju, dia boleh saman lah. Maka berheret lah benda tu berlanjutan ke mahkamah dan sebagainya. Sebabnya nasihat kita suruh tunggulah sampai umur dia 18 tahun. Dah 18 tahun, dia dah ada pilihan lah. Mak ayah dia tak boleh lagi nak ganggu dia kalau dia nak bersyahadah. Baik. Oleh itu seorang kafir tidak berhak menjaga kanak-kanak Islam kerana hadanah merupakan hak kekuasaan al-wilayah. Sedangkan orang kafir tidak berkuasa atas orang Islam. Hal ini adalah kerana orang kafir mungkin mempengaruhi hak jagaannya dengan berbagai-bagai cara supaya meninggalkan Islam. Tapi bukan semualah macam tu. Betul tak? Sebab ada yang walaupun dia bukan Islam, tapi dia menjaga anak tu. Jaga anak tu sampai besar. Macam hari tu yang mendapat anugerah kan? Malijerah tokoh Malijerah ke? Malijerah ke apa? Saya tak ingat. Nabi Rasul ke Malijerah? Ada seorang perempuan kan? Perempuan yang tua yang pakai kursi roda tu. Dia bukan Islam, tapi dia menjaga anak angkat dia tu daripada kecil sampai dia besar. Nampak tak, masya-Allah. Dia jaga sampai besar. Tu kalau macam tu okeylah. Masalahnya kalau dia mempengaruhi anak tadi, dia ajak sembah kepekong, sembah patung, bakar colok, makan daging babi, khinzir, kan, benda-benda haram pun dia suruh makan. Ini susah sikit lah. Jadi itu sebabnya hak penjagaan anak ni sebenarnya tak boleh dibagi pada orang non-Muslim. Tapi sebabkan oleh faktor-faktor tertentu, jadi budak tadi, kanak-kanak tersebut tinggallah ke bawah dia. Tapi kita kena pantau lah benda tu kan. Dia tinggal dengan nenek dia kan? Betul tak? Nenek dia bukan Islam. Baik. Walaupun jika kanak-kanak itu seorang kafir, dia boleh dipelihara oleh orang Islam ataupun orang kafir. Itu lainlah. Ini semua masalahnya kalau kanak-kanak itu Islam. Jadi hak penjagaan tu nak bagi pada orang non-Muslim. Ini berat sikit. Takut nanti akan di akidah itu kan.
akan dipesongkan. Gitu. Apalagi kalau kanak-kanak ni kadang basic pun tak ada agama. Baik. Jadi kalau berlaku begitu, maksudnya kena pihak berkuasa campur tangan. Kena campur tangan lah. Betul, bawa lah kanak-kanak tadi kepada tempat lain untuk penjagaan, penjaga orang Islam. Baik, kemudian yang ketiga, syarat hadanah lagi iaitulah iffah. Iffah, ain fa tambah puta, iffah. Dan juga amanah. Iffah dan amanah bermaksud penjaga kanak-kanak itu bukan orang yang fasik. Dia mestilah orang yang adil, orang yang terpelihara maruah diri dia. Tak adalah orang kata buat benda-benda tak elok, bukan penzina, bukan pelacur. Takkan kita nak bagi hak penjagaan pada pelacur, kan? Sebab ada yang kadang-kadang ibu dia seorang pelacur, tapi anak dia diserahkan pada orang lain untuk jaga, sebab dia tahu akhlak dia tak baik, akhlak dia kotor kan, dia kotor, dia kata, dia anggap dia ni orang kotor, orang yang sentiasa bernajis, bergelumang dengan dosa. Jadi dia bagi hak penjagaan pada orang lain. Itu. Baik. Hal ini adalah kerana orang fasik tidak boleh diberi kuasa dan tak boleh diberi kepercayaan untuk menjaga sesuatu amanah. Oleh itu penjaga kanak-kanak seharusnya seorang yang adil. Maksud adil lah terpelihara maruah diri dia dan kuat berpegang dengan agama. Kita kena bagi pada orang kaum. Kalau sana di tempat kita ni ada, kita dengar contohnya, seorang kanak-kanak itu dijaga oleh orang yang fasik, orang yang ahli maksiat dan sebagainya, kita kena ambil tindakan lah. Kan, macam mana supaya anak tadi jangan diletakkan di bawah jagaan dia lah. Oleh itu penjaga kanak-kanak seharusnya adil, orang yang jaga meluah diri dia dan kuat pegang dengan agama. Solat pun tak tinggal, puasa, aurat dijaga. Namun keadilan itu hanya berdasarkan pandangan zahir. Cuma benda adil ni kita hanya boleh tengok hukum pada benda zahir je. Benda dalam diri dia, dalam hati kita tak tahulah. Sebab nahkumu bizawahir. Kita hukum benda zahir. Nampak dia ni seorang yang alim, orang yang adil, dia ni maruah dirinya nampak baik, bagus. Kita hukum pada zahir lah. Benda batin kita tak tahu. Ia tak perlu menjadi saksi dan keterangan kecuali jika kelayakan dan keadilannya dipertikaikan. Dia tak perlu menjadi saksi dan keterangan kecuali jika kelayakannya dan keadilannya dipertikaikan. Ketika itu hakim hendaklah mensabitkan keadilan tersebut berdasarkan bukti dan keterangan. Kalau ada orang berpertikaikan dia ni tak adil, dia ni jenis orang yang banyak buat dosa maksiat ni, tunjukkanlah bukti. Hakim kata, mana bukti dia menyatakan dia ni, dia ni kaki maksiat, dia ni kaki minum, kan, dia ni kaki perempuan, kaki minum, dia ni memang suka mencuri, kan, dia ni suka mongak mongak kan, memongak, berbohong. So hakim kata, mana bukti dia? Kamu cakap dia ni apa bukti? Kan. Jadi hakim pada masanya dia nak tengok bukti lah. Baik, yang keempat, syarat untuk hadanah yang keempat, yang pertama, yang keempat itulah bermukim. Syaratnya ialah bermukim. Al-iqamah. Dalam bahasa Arabnya al-iqamah. Iqamah ni bukan makna iqamat. Iqamat tu pun iqamah juga, tapi di sini iqamah maksudnya bermukim. Dia kata orang yang berhak menjaga kanak-kanak adalah bermukim di tempat kanak-kanak tersebut menetap. Jika ibunya menjaga anaknya keluar bermusafir kerana sesuatu keperluan, seperti ibunya pergi menunaikan haji atau umrah, atau ibunya pergi meniaga, melancong dan sebagainya, dan dia tak mampu membawa anak tersebut bersama-samanya, maka orang yang tinggal di tempat anaknya menetap lebih berhak menjaga anak tersebut sehinggalah si ibu ni baliklah. Tengok siapa yang boleh jaga dia. Mungkin ibu ni mungkin tak dapat nak bawa, mungkin duit tak cukup nak bawa pergi haji kan lama kan.
Ataupun nak tak dapat nak belanja tak cukup lah nak bagi umrah, jadi anak terpaksa tinggalkan. Jadi mestilah tinggalkan pada orang-orang yang berkelayakan untuk menjaga kanak-kanak tersebut. Tak boleh bagi pada orang yang tak tentu arah. Macam tu. Sehinggalah ibu tersebut balik. Oleh itu dia hendaklah menyerahkan anak tersebut kepada neneknya semasa ketiadaan. Tu kalau ada nenek lah. Kalau ada neneknya dia serah kat nenek, suruh nenek. Nenek mestilah sayang kat cucu, betul tak? Ataupun serah kat atuk. Atuk pun sayang kat cucu dia. Jangan atuk buat tak elok pula dengan cucu kan. Balik-balik dia tengok apalah kau anak dia ni dah patah ni. Tanya dengan atuk lain kerja bawa pergi bersilat dengan budak tu kecil dah patah kan. Macam tu. Ataupun bawa pergi mana-mana lah, bawa pergi naik bukit ke sebagainya, manjat batu ke dah jatuh, dah patah. Dia marahlah mak balik. Baik. Jika musafir bermaksud berpindah ke tempat lain tanpa niat untuk kembali, keadaan ini tidak menggugurkan hak penjagaan anak sekiranya jalan yang dilalui dan tempat yang dituju itu selamat. Kalau jalan dan tempat dituju oleh ibu tadi jalan yang selamat, jadi hak hadanah tu dia tidak berpindah pada orang lain kecuali untuk sementara lah. Sementara lah, macam nenek jagalah sementara. Nanti kalau ibu dia dah balik, kembali pada ibu semula sebagai hak hadanah, hak penjagaan anak. Kan seorang ibu tentulah lebih tahulah tentang apakah keperluan pada anak dia. Baik. Begitu juga jika kedua-dua ibu bapa terpaksa bermusafir kerana sesuatu keperluan, hak penjagaan anak terus kekal kepada ibu, dan musafir tidak menghalang hak penjagaan. Walaupun kedua-duanya pergi musafir, mana hak penjagaan tetap hak penjagaan kepada ibu lah. Tapi sementara mungkin orang lain jagalah, macam tu lah kan. Kalau nenek tak ada, saya cerita mak saudara. Mak saudara ada, mak saudara jaga. Kalau mak saudara tak ada, mak atas mak saudara. Kan gitu. Mak atas mak saudara yang lain. Okay? Mungkin mak saudara mungkin ada ramai, 5-6 orang mak saudara. Siapa sajalah boleh menjaga. Tapi bila ibu dia balik, sudah balik pada ibu dia. Sebab hak penjagaan tu tak boleh serahkan pada orang lain. Kecuali contohnya ibu tadi gila kan, gila, tidak bermaruah sebagainya, itu bolehlah berpindah hak penjagaan anak. Baik. Kemudian bagaimana kalau ibu berkahwin dengan lelaki lain? Bagaimana kalau ibu tu berkahwin dengan lelaki lain? Tentang penjagaan anak macam mana? Ada anak di bawah jagaan dia, kan? Anak tadi hasil daripada suami dia yang sebelum itu. Kemudian perempuan tadi berkahwin dengan lelaki lain, kan? Mana suami yang kedua lah. Suami yang pertama dia dah cerai, dia ada anak. Jadi hak penjagaan tu dapat pada dia lah, ibu tadi. Kemudian tiba-tiba ibu tadi ada pula lelaki lain pula pindah dengan dia, kahwin pula lelaki lain pula. Sebab juga mana dengan penjagaan anak tadi? Gitu. Baik. Hak penjagaan anak gugur. Hak penjagaan anak gugur jika ibunya berkahwin lain. Kalau ibu dah kahwin lain, hak penjagaannya gugur. Sekalipun belum disetubuhi oleh suaminya yang kedua, atau suami itu redha anak tersebut tinggal bersama-samanya. Jadi hak penjagaan gugur sekalipun suami dia tadi tinggallah bersama, dia kata, ataupun suami belum bersetubuh pun dengan isteri tadi, perempuan tadi kan. Jadi hak penjagaan tu gugur jika ibunya berkahwin lain. Hal ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anti haqqu bihi ma lam tankihi.
anti haqqu bihi, engkau lebih berhak menjaga anakmu malam, selama mana kamu tidak tankihi, selama mana kamu tidak berkahwin. Selama mana kamu belum berkahwin lah, kahwin yang dengan pasangan lain lah, dengan lelaki lain. Jadi maknanya hak penjagaan tu lebih berhak pada dia. Baik, dalil akan juga menunjukkan bahawa hak penjagaan anak gugur apabila ibunya berkahwin lain kerana kesibukannya menunaikan hak suaminya yang kedua atau ketiga kan. Oleh itu tidak ada jaminan ibu akan terus menjaga dan memberi perhatian kepada anaknya. Dia kata alasannya lah, asal dalam kitab ni kata kenapa hak penjagaan tu gugur. Dia kata perempuan tadi mungkin sibuk nak menguruskan benda-benda lain lah, sampai dia tak terus menjaga anak tadi. Ataupun mungkin perempuan tu akan ada anak yang lain pula. Bila anak lain mungkin dia sibuk menguruskan anak yang baru lahir, sampai anak yang ada pun dia tak terus. Gitu. Walau bagaimanapun, dia kata terdapat dua keadaan yang dikecualikan. Iaitu yang pertama, ni dikecualikan lah dalam kata-kata gugur tadi kan, iaitu bapa kepada kanak-kanak itu atau bapa tirinya bersetuju supaya anak itu tinggal bersama-sama ibunya. Kalau bapa kepada kanak-kanak itu atau bapa tiri, atau bapa tirinya setuju, tak apalah, dia kata awak jagalah, dia kata kan, awak jagalah, biarlah dia tinggal sama kita lah, dia. Sebab kalau bagi pada ayah kan tak jaga atau tidak ayah dia kata mungkin ayah sibuk dengan perempuan lain pula kau, nak kahwin perempuan lain kan. Jadi anak tu kira terabai pula. Jadi bapa tiri kata tak apalah, dia tinggal bersama kita, tu lain. Mana bapa tiri setuju. Jadi keadaan ini mengekalkan hak ibu menjaga kanak-kanak tersebut dan menggugurkan hak nenek. Jadi kalau seandainya bapa kata tinggal sama dengan kita, tak apa. Tapi kalau bapa kata jangan, tak payah. Kalau tak payah, bapa tiri kata dia tak nak budak tu tinggal sama dia, dia tak nak anak tirinya tinggal dengan dia, maka hak penjagaan jatuh kepada nenek sebelah ibu. Boleh kan? Kemudian yang kedua, dikecualikan juga suami yang baru kepada ibu ialah kaum keluarga anak itu, dan termasuk di kalangan mereka yang punya hak penjagaan terhadapnya, sekalipun susur gaulnya keluarganya jauh. Nampak? Kalau seandainya suami yang kedua ni memang dia ada hubung kait jugalah dengan budak tadi kan, memang budak tadi, so maknanya lebih baiklah budak tu dijaga oleh mak dia, sama dengan dia orang kan, sekalipun mungkin keluarga jauh, Qarabah ba'id ataupun qarabah ab'ad, mana kerabat yang jauh, tapi sebabkan oleh suami yang kedua ni, walaupun dia kerabatnya jauh, tapi dia dalam kelompok dia orang juga suku sakat dia orang juga kan. Maknanya penjagaan tu kembalilah pada ibu lah. Jadi baik, dalam keadaan ini hak ibu menjaga anaknya tidak gugur jika suami bersetuju menjaganya. Jadi kalau suami itu setuju, jagalah budak ni, tak apalah, kita jagalah sama-sama. Kita bagi makan, uruskan besar dan sebagainya. Ayah dia tak peduli, lantaklah ayah kan, itu. Ada ayah kadang tak peduli dah anak semua diserah kat mak. Dah bercerai, maklumlah dah bercerai. Lepas tu suami pula dah kahwin lain kan, suami yang kedua pula. Jadi yang orang kata ayah pada budak ni pun tak beritahu pula kan benda tu. Nafkah kena tak bagi, duit pun tak bagi, duit gaya pun tak ada, baju pun tak bertukar, ada separuh macam tu kan. Sebabkan boleh bercerai, jadi anak tu dijaga oleh ibu. Jadi kadang ibu dia pun tak, gaji pun tak besar,
Tu yang kadang-kadang tak tahu lah budak tadi. Kadang bulan-bulan pun tak bagi duit. Gaya pun kadang tak bagi duit. Baju gaya pun tak tukar. Macam tu. Sedangkan orang anak lain semua baju gaya baju baru, tapi dia baju gaya macam tu lah. Tak bertukar. Ada separuh macam tu lah. Bukanlah semua macam tu kan. Bukan semua. Baik. Jadi dalam keadaan ini hak ibu menjaga anaknya tidak gugur jika suami bersetuju menjaganya. Hal demikian kerana suami mempunyai hak penjagaan terhadap anak tersebut. Dia juga mempunyai perasaan kasih sayang yang mendorongnya bekerjasama dengan isterinya bagi menjaga dan berikan perhatian kepada anak tersebut. Boleh jagalah semua. Okey, habis kan? Wallahu a'lam bishawab. Malah ni dah bola kan? Semua dah tengok bola saya tu. Pukul 9 ni. Malah tadi dah lawan dah. Tak sampai pukul pagi kan? Yang kaki bolaan. Saya tengok perasmian dan juga second yang pertama je. Kan? Itu. Yang kedua tu dah ngantuk lah, tak lagat tengok. Lupa jaringan pun yang separuh masa yang pertama je masuk. Yang separuh kedua tak ada jaringan. Okey, insya-Allah. Itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihi al-jawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa ma'lam taqabbala wa halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahlana fil arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din, Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.